dia meminta penonton-penonton kita untuk mencari laman web host kita yang perempuan tu. Dengan selamba je dia minta macam tu. Korang semua patut minta dia bayar guys. Korang kena minta macam tu. Dia fikir free-free je ke kita ni semua, bukan kita saya tak ada kena-mengena saya dengan Sol fokus dalam pengulasan. Dia fikir penonton-penonton ni free-free je ke nak cari host perempuan tu punya IG, punya media sosial. Selamba je dia meminta dengan begitu mudah. Ya, dia memang macam tu. Begitu mudah melupakan yang lama. Setiap Ya. kali kejohanan setiap kali tu ada je kan. Nampak sikit yang bersih-bersih yang yang apa muka licin sikit Zul kan. Gang tolong carikan yang ni. Senang-senang kau je meminta-minta. Tapi itulah dia rakan seperjuangan kita juga kan. Ya tu. Tapi itulah senang-senang je order, berusaha lah sikit. Tapi apa pun inilah dia. Map Miramar akan dimainkan di mana ini adalah map padang pasir, walaupun tidaklah terlalu tandus, tetapi ini adalah map padang pasir yang berukuran 6x6 km ataupun 8x8 km ataupun bersamaan juga dengan 64 km persegi. Dengan Timor Leste 1 akan turun di bahagian selatan Los Leones, Filipina 1 akan turun di Villa del Mar, tidak ada sesiapa yang melawan dengan mereka. Chumacera diambil oleh Laos 1, juga tidak ada sebarang perlawanan. Vietnam 1 di kawasan Monte Nuevo, juga tidak ada perlawanan. Tetapi Hemi, tak penting pun, sebab bulatan kita akan scam majoriti pasukan yang ada. Jauh menuju ke tenggara. Yang paling seronok sekali mungkin adalah untuk pasukan Timor Leste yang sekarang ini kelihatannya agak selesa dan memang betul-betul nak bergerak ke bahagian kanan. Jadi ini mungkin akan berikan keselesaan yang tertinggi lah kepada pasukan Timor Leste. Manakala ada juga Kemboja yang telah pun bersiap sedia di Los Leones. Selalunya Los Leones ni akan ada 3 pasukan, tapi sepertinya Kemboja sahaja yang akan turun ke Los Leones. Saya tak pasti adakah Laos berminat untuk berada di kawasan tersebut. Namun ketika ini kita akan melihatkan dalam permainan kita secara terus. Myanmar 1. Nama dia pula ada 1 juga di hadapan sana. Saya risau tadi Myanmar 11. Ya, Myanmar 1 one sec. Inilah salah satu pemain yang kita kenali jugalah kalau dari Myanmar kan. Di mana muka dia je tak familiar. Kali ni rasa dia mungkin dia gunting rambut ke tukar warna ke. Saya rasa ini pertama kali saya macam mengamati muka one sec. Ya betul, tepat sekali. Mungkin jugalah, tapi sejujurnya saya tak campur muka mereka. Saya cam nama je kan, one sec. Dulu bermain untuk Yangon Galacticos, sekarang tak pasti. So ini adalah salah satu daripada 2 wakil Myanmar. Myanmar 2 tu yang kita baru-baru ini lihatkan di pentas pentas Asia Tenggara, profesional Asia Tenggara, iaitu Genesis Esport. So mereka bermain untuk Myanmar 2. Tapi satu mata singkir dah pun dikumpulkan oleh Myanmar 1 pada waktu ini, di mana mereka menjatuhkan pemain dari Filipina. Cuma Filipina berapa itu saya tak pasti. Dan kalau kita lihatkan di dalam minimap kita, dah macam hilang dah kelibat pemain-pemain Filipina daripada El Pozo ini. Padahal tadi kalau ikut kan, diorang macam dekat antara satu sama lain. Dia kat utara tu kan, tak silap. Tapi betul. apa-apa pun seorang pemain Filipina 2 dah tersingkir. Laos pula dalam keadaan yang bermasalah dengan seorang pemain juga yang ketika ini akan jatuh. Belum ada bantuan kepada pemain tersebut. Selalunya bila awal permainan ini kalau jatuh dibiarkan dulu, dia cari enemy dulu. Tapi rupa-rupanya Laos sudah pun mengangkat rakannya. Thailand 2, Logan 77. Banyak sangatlah nombor kau ni Logan. Cukuplah, nak apa banyak nombor lagi. Logan, ini juga adalah pemain yang biasa juga. Beer, memang semua ada nombor lah Sol. Beer 11. Tapi Beer 11 ni memang dah biasa kan. Memang nama dia memang Beer 11 kan dari dulu lagi. So dia punya nombor tu tak berubah. Dia antara yang berubah nombor of course lah, macam yang kita kenal Jumper dulu, Jumper 01, sekarang dah jadi Jumper 03. Untuk Logan tu sampai dah jadi Logan 777. Betul. Kemudian bila itu adalah antara pemain-pemain yang ada penambahan nombor di belakang nama mereka. Tapi inilah dia God Tani, antara tunggak utama jugalah untuk Thailand 2 selain daripada Mela. Tadi mereka, kalau tak salah saya, mereka tak dapatkan terlalu banyak mata. Baik untuk Thailand 2 dan juga Thailand 1. Kedua-dua pasukan tersebut tidaklah terlalu bersinar. So saya agak look forward juga untuk melihatkan sebab mereka agak terkenal dengan gameplay agresif kan. Ya. Tapi
tak dapat untuk kita saksikan lah untuk map Sanhok. Tapi boleh faham jugalah sebab map Sanhok ni adalah map yang kebanyakannya rotation itu berlaku secara jalan kaki. So kadang-kadang mungkin anda dikejutkan dengan kehadiran pasukan lain dan sebagainya menyebabkan tiba-tiba rata. Dan sejujurnya untuk Thailand, kalau kita cerita tentang Thailand, mereka kalau nak naik, mereka tak akan naik seorang-seorang. Mereka akan naik bersama-sama. Itu adalah benda yang saya rasa dah hampir 3-4 musim kita tengok daripada PMSL sendiri pun kita boleh lihatkan kalau mereka ke atas, semuanya akan datang ke atas, semuanya akan bersusun di top 5 ke top 10 ke dan sebagainya. Brunei Darussalam. Wah, yang menarik dia letak nama negara yang penuh dekat situ. Sebab selalunya mereka negara ini dikenali sebagai Brunei, tapi sebenarnya nama panjang dia adalah Brunei Darussalam. Tapi kalau panjang lagi sebenarnya lagi panjang. Dengan Brunei Darussalam adalah antara jiran terdekat kita selain dari Singapura dan juga Singapura ke bahagian selatan dan juga Thailand ke bahagian utara. Brunei adalah bersempadan dengan Malaysia Timur. Timur, iaitu berdekatan dengan Sabah dan juga Sarawak. Betul, tepat sekali. Hashtag Malaysia boleh, hashtag Malaysia Rahmah, hashtag Malaysia Madani. Itu mungkin hashtag yang baru lah kita boleh bagi kan. Antara benda-benda baru kan. Kita kena ikut apa yang baru kita ikut. Amy, awak ni memang seorang yang sangat knowledgeable lah dan saya tengok berita lah bang. Ya, itu yang saya kata, awak sangat-sangat knowledgeable. So bagus. Awak semua kena mencontohi Amy Mohamad guys. Tapi pada waktu ni Kemboja dengan Kemboja ni bersebelahan dan mereka adalah wakil tuan rumah kan. Of course yang dekat yang jadi penonton tadi tu mesti jangan lawan, jangan tembak please, jangan lawan dulu. Ya, itu benda biasa. Uish, dia nak langgar, Indonesia nak langgar. Myanmar akan dilanggar dan ini lihatkanlah ni kepungan maut ni. Semua dah hadir di kawasan sekeliling. Tetapi potato akan jatuh terlebih dahulu. Alah, dia tak sedar Rosemary. Tadi dia keluar dulu. Anda kata kalau rata Myanmar dilanggar. Tetapi mereka berjaya untuk meratakan pemain-pemain Indonesia. Amy, kejap. Kita kena ulang ni, Amy. Iya. Menabrak kok. Rata. Wah, Myanmar 2. Padahal West ni seorang je dekat dalam kawasan stesen minyak tersebut. Iya. Tetapi pecahan yang dilakukan oleh mereka, kawalan situasi yang begitu baik dilakukan oleh Myanmar 2 menyebabkan tak ada satu pun pemain mereka yang jatuh. Dan bukan setakat itu, Amy. Mereka jatuhkan satu pasukan yang baru-baru ini menjadi juara untuk Asia Tenggara. Ataupun yelah, bukanlah full squad kan, tetapi mereka ada di dalam pasukan tersebut adanya Rosemary dan juga Potato. So dua pemain itu adalah sebahagian daripada pasukan juara kan. Tapi sebenarnya sejujurnya lah Rosemary tak ada lagi peluang bernafas pun. Dua pusingan ni saya rasa dia masuk hanya untuk dikeluarkan begitu saja. Rosemary lah pemain yang kita tahu kalau dia hidup sampailah sembulatan ni, last circle, korang sendiri tahu apa yang terjadi kan. Dia memang akan bijak mencari mata singgih. Tapi kali dua pusingan ini, jadi ini bukannya satu perkara yang biasa untuk Rosemary. Kita juga mengharapkan jugalah untuk Indonesia mampu untuk melakukan sesuatu yang terbaik lagi daripada pemain tersebut. Ya, sebab Rosemary itu orang kata dia dah rename kan, sebenarnya dah patut rename dah nama dia sebagai Rose Carey. Ya, so beli. Ambil. Tak boleh. So boleh masuk dalam team. Awak ingat saya chop duit ke? Mana tahu nak masuk kan. Tak cukup player apa Rosemary ke yang diperlukan kan. Ya. Tapi itu memang antara pemain yang saya rasa menjadi highlight lah kan, terutamanya untuk betul baru-baru ini. Jadi ini adalah T-Games ni memang untuk negara-negara Asia, negara-negara di sekitar Asia Tenggara. So kalau ikutkan on paper, dia mungkin ada peluang yang besar lah untuk membawa negara mereka iaitu Indonesia untuk mendapatkan kejuaraan ini di sini. Tapi itulah, dua game yang serba tidak menjadi. Ada kemungkinan juga mereka tidak akan lepas ke final. Ada kemungkinan. Tapi ada 4 pusingan lagi, so macam-macam boleh terjadi. Tapi tadi salah satu benda yang menarik lah untuk kita highlightkan juga adalah satu rotasi yang sedikit lewat daripada Malaysia 1 daripada bahagian utara map kita. Berjaya untuk beri habuan dengan bulatan itu ditarik ke sebelah utara. So dekatlah perjalanan antara mereka dan juga bulatan yang berikutnya ini. Yang benar tepat sekali, Laos. Mereka laluan Gunung Ganang.
Alon ni saya rasa paling sakit lah. Lagi-lagi kenderaan yang paling tak disukai untuk dibawa. Mac Miramar ni saya rasa 2 kot, 2, 3 lah. Satu adalah Mirado. Selalunya Mirado apabila dah tersekat dekat kawasan Gunung Gandang ni, selalunya memang dah tak boleh nak dibawa. Dan saya rasa satu lagi sepatutnya adalah kenderaan tadi, iaitu Jeep tersebut. Bagi mungkin mudah je sebab bagi ni dia apa istilah untuk kenderaan ni, Sul? 4-wheel drive, bukan 4-wheel drive. Dia adalah istilah kenderaan ni yang mudah lah untuk bergerak. Tetapi Laos dalam keadaan yang bermasalah. Oh, saya tahu awak nak cakap ATV kan? ATV. vehicle. Yes. Ya. Maaf. All-terrain vehicle ataupun kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Melayu, bermaksud kenderaan yang sesuai untuk dipandu ke semua jenis muka bumi. So itulah Betul. all-terrain vehicle ataupun ATV. Kecuali air. Dan kecuali air lah semestinya, itulah kenderaan darat. Tapi pada waktu ini Laos dan juga Kemboja berjumpa antara mereka dengan Laos tadi satu jatuh, tapi pada waktu ini 2 orang pemain mereka tersangkut malangnya di kawasan tebing bukit ini. Ya, benar sekali. Tapi sepertinya Kemboja, The John, kedudukan yang baik di tempat yang tertinggi Kemboja. Mereka hanya ada 2 wakil saja yang sedang berada di atas bukit ini, tapi belum ada mata singkir pasti yang berjaya untuk mereka perolehi. Kemboja, dua pasukan mereka di pusingan yang pertama menunjukkan kegarangan yang melampau. Sebab kita pun tahu mereka adalah tuan rumah. Bila tuan rumah ni semangat membara, main di tempat sendiri, penyokong pun ramai yang ada di bahagian belakang sana. Pastinya Kemboja sekarang ini ada semangat yang lebih berbanding pasukan-pasukan yang lain, dan selalu benda ni akan terjadi lah bila sukan C je kan. Kalau kita tengok tak kisah apa-apa jadi sukan sekalipun, bila dimainkan di negara sendiri, kita mesti akan lebih semangat. Dan Belatan sekarang ni akan bergerak ke kawasan atas kiri iaitu barat laut. Iya, dan ini memberi kelebihan yang besar kepada Malaysia 1. Mereka sekali lagi tidak perlu berlawan terlalu awal. Untuk Malaysia 2, di manakah kelibat mereka Saya tak berapa nak perasan tadi. Tak sempat nak tengok sekali imbas kedudukan mereka secara tepat. Tapi pada waktu ini ditunjukkan kepada kita Vietnam 1. Untuk pasukan-pasukan besar lah seperti Vietnam 1, Thailand 2, mereka selalu berjumpa antara satu sama lain. So itu adalah satu perkara yang agak malang jugalah untuk pasukan-pasukan ini. Berbanding dengan kalau macam Laos dengan Kemboja, mereka juga akan berjumpa sesama sendiri. Fujisio dapatkan Porza. Porza dihabiskan secara langsung. So Timor Leste 1 mendapatkan 1 mata berharga. Permulaan yang baik untuk mereka di Miramar ini. Vietnam tunjukkan terus kepada pemain-pemain mereka. Chua Ji bersebelahan saja dengan salah satu pasukan dari Kemboja. Dan Chua sedang berada di satu posisi yang menarik sejujurnya. Tapi Yuhai berjaya terdapatkan 1, memastikan mata singkir tersebut menjadi hak milik beliau. Malaysia 1 memulakan pertarungan dengan agak baik. Satu elimination telah pun ada untuk mereka. Ya betul, tapi pada waktu ini Timor Leste 1 ditekan kau-kau oleh pemain dari Laos 1. Dengan Fujisio dia nampak back out di bahagian belakang. Tapi member dia dekat depan tu, tak ada satu pemain Laos pun yang berjaya untuk menjatuhkan beliau. Pemanduan yang betul-betul lalu dekat 4 orang musuh, tapi satu pun tidak berjaya untuk menjatuhkan pemain tersebut. Betul-betul liat nyawa dia untuk turun. Dan itu menyebabkan Timor Leste 1 walaupun tinggal berdua, mereka masih lagi ada dalam permainan kita. Agak sedikit malang lah sebab ini adalah mata pertama mereka kan untuk game kali ini. Flex OP, nampak pula Infernos. Tapi sayangnya kena KS dengan Flukus daripada satu bahagian berdekatan. Alah, tapi Mika. Sekarang ni Mika pula yang akan melakukan sesuatu. Malaysia 1 tidak berhenti sebenarnya mencari musuh-musuhnya di kawasan sekeliling maupun sebenarnya mangsa untuk pemain-pemain Malaysia 1 ini. Tapi dia makan jarak jauh dengan Mini 14 oleh Lambor. Tidak begitu tepat untuk menjatuhkan sesiapa Frankie. Nampak pergerakan Laos di hadapan muka Timor Leste. Tempat perhentian yang salah. Dan dia adalah dilihatkan pula oleh Lambor. Lambor nampak satu lagi kenderaan. Tembakan yang baik daripada seorang Frankie. Bersama-sama dengan Lambor terdapatkan satu kejatuhan. Dan ini akan memastikan satu mata singkir untuk menjadi milik mereka. Kenderaan yang dibawa oleh salah seorang pemain Timor Leste pula pasti tidak akan dapat digunakan pakai. Tetapi pertarungan masih lagi belum berhenti. Kemboja bertemu Kemboja. Ya, Kemboja bertemu Kemboja dan kedua-dua pasukan sekarang ini mengalami ketimpangan yang amat sangat sungguh.
Sebab masing-masing menjatuhkan antara mereka. Nang X cuba untuk membaling satu bom tangan ke bahagian hadapan. Kena Kobe. Rata sudah Kemboja 2 di tangan Kemboja 1. Dan satu kelegaan jugalah untuk Kemboja 1 kerana hanya satu saja pemain mereka yang dihabiskan secara langsung. Dengan John pada waktu ini dapat untuk diselamatkan. Tetapi malangnya bulatan yang seterusnya tidak berpihak kepada mereka. Tinggal lebih kurang 5 saat saja untuk mereka reset dan kemudiannya berfikir mana kita nak gerak. Depan ni ada orang dah menunggu dan itu adalah Vietnam 1. Ya, tepat sekali. Easy K. Kemboja 1-3 mata singgir untuk mereka telah pun ada. Walaupun ianya adalah permulaan yang baik. Nampaknya event tersebut tersekat dan topan berlaku terhadap salah satu kenderaan mereka. Baru saja lepas dengan kemenangan 3 mata singkir. Rupa-rupanya masih lagi ada buaya yang menunggu di bahagian belakang. Menunggu saja sampai membuka mulut dan Kemboja akan kehilangan salah seorang pemain mereka. Thailand juga sedang melihatkan daripada satu sudut yang berbeza. Jadi ini memang masalah terbesar kepada Kemboja. Ya, tapi bukan setakat itu. Masalah besar juga untuk Malaysia 2 yang sekarang ini tiba-tiba 3 orang pemain mereka jatuh dalam sekelip mata dan Eko juga dilihatkan. Adakah Eko pemain terakhir untuk Malaysia 2? Tak, jumper masih lagi ada. Jumper habiskan Lizzie. So sekurang-kurangnya ada jugalah mata tambahan untuk Malaysia 2 bagi pusingan kita kali ini. Tapi nasib yang malang adalah jumper tidak ada bulatan. So ini bermakna dia sekali lagi kena bermain healing game. Dan berharap agar mungkin pergerakan yang akan dilakukan oleh beliau sedikit lewat itu tidak akan ditunggu ataupun dilihatkan oleh pasukan lain. Tapi Thailand 1 nampaknya tidak akan membenarkan perkara tersebut berlaku dengan semudahnya. Tepat sekali. Malaysia sekali lagi jumper terpaksa meneruskan perjalanan hidup ini dengan hanya bersorangan sahaja. Tatkala ini Thailand di atas Vietnam. Indonesia 2 berdekatan dengan Thailand 1. Indonesia 2 inilah yang berjaya untuk berada di tempat yang kedua kan tadi. Tidak silap saya, benar. Dan salah seorang pemain berjaya itu dijatuhkan dengan satu lemparan bom tangan yang agak baik. 5 mata sikit telah pun ada untuk Indonesia 2. Kedua-dua pemain yang mula untuk menghampiri kawasan ini menerima kecederaan yang sama rata. Kedua-duanya nyawa tidak begitu banyak tetapi lapar datang terus membaling satu lemparan molotov cocktail ke tingkat atas. Terus melakukan satu pergerakan secara agresif. Pemain lawan tidak tahu untuk pergi ke bagaimana tapi Satar diletupkan oleh rakannya sendiri. Thailand masih lagi ada seorang yang berdiri dan itu adalah Schweppes. Ya, Schweppes masih lagi dalam permainan dan dia boleh mengangkat Flukus cuma untuk Nuzi. Tak dapat. Tak dapat. Yami kata no. Dan kita tahu Yami ni dia punya net memang betul-betul berbisa. Bukan setakat itu. 6 mata singkir Remy. Yami dapat seorang diri. Wow, memang satu pemain yang berkaliber. Terbukti sekali lagi pada waktu ini di pentas Sukan C. Dengan 6 mata singkir bagi beliau seorang sahaja. Menjadi tunggak kepada kerataan pasukan Thailand 1 sebentar tadi. Tapi pada waktu ini kita lihatkan kelibat Malaysia telah pun ditunjukkan. Ya, tepat sekali. Damn good lamaran kita. Sebenarnya mereka dah ada 4 mata singkir. Berjam-celik. Tak sedar perkara tersebut berlaku. Namun kali ini kita ditunjukkan kepada pemain-pemain Malaysia 1. Pelatan yang seterusnya berada betul-betul di La Bendita. Dan Timor Leste, salah satu pemain mereka akan terkeluar. Vietnam masih lagi tersekat di kawasan selatan. Tapi Filipina, 2 pemain mereka nyawa ikan saja. Dan salah seorang pemain mereka akan cuba untuk memulihkan nyawa mereka kembali. Sempat berjaya itu dilakukan. Tapi pergerakan ke arah yang terbuka selepas ini mungkin akan menjadi masalah terbesar kepada Filipina 2. Ya, memang tak boleh buat apalah. Dia bukan sangat kena bergerak sedikit ke arah zona. Depan ni walaupun Brunei tidak ada dalam bulatan seterusnya, tapi Brunei masih lagi menunggu dan dia nampak pemanduan yang dilakukan oleh Mascardo. Burst fire cuba untuk dilakukan tapi sayang, 1000 kali sayang untuk Piasau. Saya rasa itu adalah satu tembakan yang sedikit ambitious lah sebenarnya. Kalau mungkin dia buat single fire, tapping tersebut boleh dilakukan dengan lebih laju dan kemas terhadap pemain Filipina 2. Dan pada waktu ini kita lihatkan Mascardo mungkin akan dijatuhkan oleh Myanmar 2 instead of pasukan Brunei. So itu adalah satu kerugian sedikit lah, kerugian kecil lah untuk pasukan dari Brunei. Yang pasti pada waktu ini 12 pasukan masih lagi ada dalam perlawanan kita dengan Malaysia 1. Masih lagi dengan 4 orang pemain. Ya, benar sekali. Malaysia 2 Zai.
Maaf saya, Myanmar. Dia MYA kan. Myanmar 2, Zai West dan juga Smile. Formasi mereka, koordinasi mereka berjauhan antara satu sama lain, tapi Brunei salah seorang pemain mereka akan jatuh. Dikeluarkan secara langsung. 4 pasukan di bahagian bawah, Laos, Malaysia 2, Timor Leste yang sekarang ini di tempat ke-16 sehingga 19. Yang paling penting sebenarnya adalah 17 sampai 19. Inilah pasukan yang akan disingkirkan jika mereka tidak melakukan sesuatu di pusingan-pusingan yang seterusnya. Vietnam, Parajin. Lihatkan kawasan sekeliling. Yang paling penting sebenarnya adalah untuk qualifier ni adalah mereka dapat top 16 tu sahaja. Kalau nombor 16 sekali pun tak ada masalah sebab point akan di-reset kan Zolan? Betul. So 3 pasukan tidak akan bersama-sama dengan kita pada hari esok, lusa dan juga tulat untuk peringkat final. Tapi yang pasti pada waktu ini kita lihatkan Vietnam 2 masih lagi konsisten, Indonesia 2 juga perkara yang sama. So 2 pasukan yang tadi dapat nombor 1-2 masih lagi ada dalam permainan kita bersama-sama dengan Filipina 1 yang juga dalam top 3 tadi. Tapi Rocello baru je sebut, baru je dipuji, baru saya dijatuhkan oleh Ismail. Logan juga dalam keadaan knockdown di tangan Lambor. Berot juga dah kena pada waktu ini. Tapi untuk Malaysia 1 mereka dah pun kumpul 5 mata singkir sekurang-kurangnya pada saat ini. Ya, Malaysia 1, adakah mereka akan memperolehi winner-winner chicken dinner? Marilah kita menunggu dan saksikan bersama-sama. Satu lemparan bom tangan yang baik daripada Myanmar dan berjaya untuk meletupkan terus kenderaan yang di depan muka, mengambil satu mata singkir terhadap Brunei. Yang sekarang ini hanya tinggal seorang saja dapat dilihatkan. Pemandangan kita rata sudah. Brunei Darussalam di tempat yang ke-11, 10 saja lagi yang tinggal. Indonesia berada betul-betul di bahagian bawah Malaysia. Ya betul, tapi kedua-dua pasukan ini, baik Indonesia 2 dan juga Malaysia 2 Malaysia 1, kedua-duanya perlu untuk masuk ke dalam bulatan yang berada sedikit di bahagian hadapan mereka. So mereka kena berhati-hati juga sebab kawasan depan ni sedikit terbuka daripada perspektif pasukan-pasukan lain. Antaranya adalah Vietnam 2 yang sekarang ni menduduki tempat yang pertama secara keseluruhannya. Tapi itulah dia, baru je kita sebutkan Mika telah boleh dijatuhkan, dikesan oleh Lapar daripada bahagian jauh. Tembakan dengan Mini 14. Mika dihabiskan secara langsung oleh Lapar, menyebabkan 2 saja pemain yang tinggal untuk Malaysia 1 pada waktu ini. Damgood dan juga Snipes. Nah lah, sayangnya mereka dah ada mata singkir yang begitu tinggi. Kan tetapi tekanan secara tiba-tiba daripada pelbagai arah. Indonesia 2, 9 telah pun ada untuk mereka. Konsistensi yang begitu baik. Sekarang ini mereka seorang pemain 9 dah ada. Siapa tu? Yanzi Seorang pemain mereka dah ada 6 mata singkir secara berseorangan saja. Lapar 2 eliminasi yang telah pun diperolehi. Manakala sekarang ini pemandangan sekali lagi ditunjukkan kepada Malaysia. Filipin 1, salah seorang pemain mereka dah jatuh. Tetapi Lobusta, satu lemparan bom tangan cuba untuk mencari mereka keberadaan pihak lawan, tapi dia juga mungkin telah pun mendedahkan diri beliau. Sedang bersembunyi di arah mana, api-api dibaling. Tapi ini tidak mencukupi untuk menjatuhkan pemain Malaysia ini. Ya, Damgood hampir-hampir sebenarnya. Kalau dia tak ada tingkap untuk keluar tadi, mungkin dia telah pun terjatuh disebabkan oleh kebakaran yang dilakukan dengan Molotov cocktail tersebut. BA11 jatuhkan Marnet di kawasan yang berbeza, dihabiskan terus, tapi Snipes sedikit berbahaya di situ. Berlari di kawasan terbuka, cuba untuk mencari ataupun menyelip masuk di dalam rumah yang berada di bahagian hadapan beliau. Tapi Lobusta pada waktu ini, tanpa beliau sedari, Damgood di bahagian belakang menjaga rakan sepasukannya dengan begitu baik. Rata sudah Filipina 1 disebabkan terlalu fokus ke arah Snipes semata-mata. Nah, tepat sekali Malaysia. Tekanan daripada dua arah pergerakan dilakukan oleh Snipe, tetapi pemain ini sedang berada di tingkat yang teratas. Berada di tempat yang tinggi. Tidak ada peluang langsung untuk pemain tersebut untuk Snipe bernafas. Lalu terus sahaja dihantar pulang ke lobi. Myanmar 1, Loki, pergerakan dilakukan. Loki akan jatuh pula ketika ini. 2 sahaja yang tinggal untuk Myanmar. Ya, 2 saja tinggal untuk Myanmar 1 dan depan diorang ni adalah Thailand 2. So ini adalah game yang mungkin akan menjadi untuk Thailand 2 juga. Tapi tak juga. Mereka tinggal 2 orang pemain saja. B11 baru saya dijatuhkan oleh Wansek, meninggalkan Mela berseorangan pada waktu ini, dan mungkin Mela akan lebih memfokuskan kepada survival game bagi pasukan beliau. Kerana rakan pasukan beliau telah pun dihabiskan secara langsung, tapi tidak akan dibenarkan. Dilanggar secara langsung oleh Wansek.
waktu beliau dicari menyebabkan Thailand 2 satu lagi game yang tidak begitu banyak pungutan mata untuk mereka pada waktu ini. Malaysia 1 juga malangnya terkeluar, tapi sekurang-kurangnya tempat yang ke-8 memberikan mereka 1 mata placement dan mereka juga ada 8 mata penyingkiran. So 9 mata tambahan untuk Malaysia 1. Tepat sekali. Satar baru berpusing-pusing di kawasan yang terbuka dengan bagi yang dibawa oleh dirinya. Satar cuba untuk buka formasi mereka dengan lebih meluas. Satar akan berada di bahagian kanan. Bo makan baling terhadap pemain-pemain Laos. Tapi dia belum lagi menemui tempat persembunyian yang tepat oleh pemain Laos ini. Tapi sekarang ini dia berjaya untuk mengesan satu. Bermakna dia dah tahu dah salah satunya ada di kawasan tersebut. Andai kata dia terus langgar kawasan ini, mungkin dia akan cuba satu lagi pemain. Tetapi mampukah dia melakukan sesuatu? Berjaya untuk melanggar pemain tersebut. Tetapi sekurang-kurangnya, walaupun tak terus jatuh ataupun terus ke lobi, at least dia masih lagi ada. Tapi sampai dah tercampur, dah terbang dah pemain tersebut. Tapi tidak ada sebarang pengurangan nyawa pun yang berlaku. Tapi nasib baiklah, Satar lebih bersedia dengan penggunaan AUG tersebut. Beberapa waktu ini pemain Kemboja ini betul-betul dah kena kunci. Tepat sekali. Yami, ini dia. Bukan Yanzi. Yami 6 mata singgih untuk diri beliau. Ponbit sembunyi saja di sebalik bagi yang ada dua pemain yang sama. Dua pemain Indonesia bersembunyi di tempat yang sama. Manakala Parajin Vietnam 2. Sekali lagi mereka ada dalam golongan-golongan top 5 kita. Menuju ke kemenangan mungkin juga untuk Vietnam tatkala ini. Myanmar 2 di kiri, Vietnam 2, ada 3 pemain mereka yang hidup. Tapi Indonesia, peluang tertinggi adalah untuk mereka dengan 4 pemain yang masih lagi berdiri untuk Indonesia. Ya, tapi untuk Vietnam 2, kita tahu map Miramar ini memang map yang mereka kuat. Ini adalah map di mana jarang untuk kita lihatkan mereka sewenang-wenangnya ditusunkan ataupun dikeluarkan awal. Tapi malang untuk Smile, tidak ada senyuman yang terukir di wajah beliau pada waktu ini disebabkan oleh kejatuhan di tangan zona yang terlalu menyakitkan. Ini adalah zona-zona terakhir. Ini adalah zona yang ke-7 mungkin. Ke-6 masuki 7. Dengan Yami masih lagi 6 mata singkir untuk beliau. Rakas pasukan dah pun mula menambah mata singkir. So 12 total mereka dah ada. Sekarang ni lebih kepada persaingan antara Indonesia dan juga Vietnam 2 lah. Untuk siapa yang akan pegang overall standing nombor 1 selepas pusingan yang kedua ini. Tepat sekali, Yami. Lahan mengutip beberapa barangan yang ada, average elimination untuk dia 3.5. Termasuk game ini, 2 pusingan yang dilalui 3.5 hampir 4. Tapi ada beberapa bom tangan juga akan dilemparkan ke arah Indonesia 2. Dan ada MG3 juga untuk Ponbit. Jadi ini memang kelengkapan yang diperlukan untuk Indonesia. Tapi untuk Vietnam, mereka dah tak ada jalan keluar. Akan ditembak secara bertubi-tubi oleh pihak lawan. Dan sepertinya Indonesia akan rata di tempat yang, maafkan saya, Vietnam akan rata di tempat yang ke-5 di tangan Indonesia. Ya, Vietnam 1 terkeluar. So sekarang ni kita lihatkan wakil yang banyak sebenarnya adalah Myanmar. Tapi malangnya dari segi nombor, Myanmar 1 ada seorang, Myanmar 2 ada 2 orang. Myanmar 1 telah pun terkeluar di tempat yang ke-4. Dengan Indonesia 2 sekarang ni ada advantage yang paling besar antara ketiga-tiga pasukan yang masih lagi berada, masih lagi tersisa. So mereka dengan full squad, Vietnam 2, 3 orang pemain, Myanmar 2 dengan 2 orang pemain. Tepat sekali, Indonesia 2. Mereka lah yang akan membawa nama Indonesia kali ini untuk qualifier lah sekurang-kurangnya. Tapi dah ada 15. Ini dah tak perlu 99% Rasul. Memang 100% mereka akan lepas ke peringkat yang seterusnya. Yami dan juga rakan-rakan akan cuba untuk memburu pemain-pemain Vietnam 2. Ini seperti pusingan yang pertama tadi. Satu replay yang berlaku akan terjadi tempat pertama dan yang kedua kita. Tetapi adakah kali ini mereka akan melepaskan peluang untuk dapat gawin Indonesia Chicken Dinner ataupun kali ini Indonesia 2 pula yang akan dapatkan kemenangan tersebut? Ya, kalau kita lihatkan sekarang ini Indonesia 2 lebih memfokuskan untuk menjaga kawasan lereng ini. Kalau kita tengok dalam minimap tersebut, Amy, diorang tahu yang Vietnam 2 eventually nak tak nak diorang kena bergerak ke arah Indonesia 2. Sebab tu kalau kita lihatkan sekarang ini tidak ada sebarang overcommit yang dilakukan oleh Indonesia 2 untuk mengelakkan sebarang kesilapan yang tidak sepatutnya berlaku. Trong Zin ditekan oleh Playzone pada waktu ini. Nyawa dia telah pun direndahkan sedikit. Parajin menunggu saya di bahagian atas bukit. Dia dapat kelima Satar. Satar ditembak. Satar dijatuhkan. 2 saya tinggal untuk Indonesia 2. Adakah satu kali lagi Indonesia 2 akan dikecewakan
oleh Vietnam 2 untuk mendapatkan chicken dinner. Tapi Kuang dijatuhkan, Yami cuba untuk push berseorangan di bahagian kanan. Satar tak dapat untuk diselamatkan. 2 lawan 2 sekarang ini. Satu lagi pemain dijatuhkan, satu lagi untuk dicari dan itulah dia tembakan dilepaskan. Vietnam 2 back to back winner chicken dinner ini. Yo, Vietnam 2 sekali lagi mereka yang akan dapatkan winner chicken dinner walaupun saya dah dapat bau dah. Yang akan dapatkan MVP mungkin Yami dari Indonesia 2. Tetapi sekurang-kurangnya mereka masih lagi ada kekuatan, masih lagi ada kegarangan untuk mengekalkan winner chicken dinner tersebut. Wow. Saya rasa sebenarnya saya menjangkakan Indonesia tidak akan overcommit, tetapi sebaliknya yang mereka lakukan, mereka terlalu terburu-buru untuk berlawan. Sedangkan kalau mereka tunggu sahaja di kawasan layering tersebut, memang pemain Vietnam ini akan dipaksa oleh zone untuk pergi ke bahagian mereka. Dan itu akan membenarkan mereka untuk mungkin mendapatkan mata singkiran lebih mudah dan seterusnya chicken dinner. Tetapi satu kali lagi Indonesia 2 dikecewakan. Tapi still GG well play lah untuk Indonesia 2 secara jujurnya. Untuk Vietnam 2 kita tahu Miramar memang